Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Direct saja kita pada isu malam ini. Muhyiddin Yassin terlebih perasan di Sungai Bakap. Ikuti terus ulasan kali ini karena pasti menarik perhatian Anda. Pengerusi Perikatan Nasional mendakwa pentadbirannya terbaik berbanding tata kelola Anwar Ibrahim yang dikatakannya cacat merba. Apabila isu ini keluar, ramai netizen mengecam balik Muhyiddin Yassin. Kata mereka, inilah pemimpin yang lupa diri. Apabila siapakah Perdana Menteri yang sehingga rakyat terpaksa mengibar bendera putih? Itukah pentadbiran yang terbaik? Kata mereka, siapakah Perdana Menteri yang takut nak berhadapan dengan media? Siapakah Perdana Menteri yang telah mendaruratkan parlimen? Kata netizen. Itukah yang terbaik? Entahlah. Pada waktu itu juga, siapakah Perdana Menteri yang telur ayam tak cukup, minyak naik, minyak masak naik entah berapa kali ganda? Siapa Perdana Menterinya? Anda jawablah sendiri. Serius sangat ke saya? Tanya pengerusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin kepada hadirin di pertengahan satu ceramahnya dalam kempen PRK Sungai Bakap. Seolah-olah baru tersedar jika ucapannya membosankan mereka. Membandingkan temponya sebagai Perdana Menteri dan Menteri 17 bulan, Muhyiddin mendakwa kerajaan perpaduan hari ini tidak ambil peduli dan tidak mengutamakan kebajikan rakyat. Malah Presiden Bersatu itu siap memberi tunjuk ajar bagaimana negara sepatutnya ditadbir untuk memacunya ke hadapan. Ironinya, kita tidak ingat jika kepimpinan singkat Muhyiddin selaku Perdana Menteri yang ke-8, yaitu dari 1 Mac tahun 2020 hingga 16 Ogos 2021, ada mendapat pengiktirafan antarabangsa atau tidak ketika pandemik COVID-19 sedang menggila. Lazimnya, kalau kita bagus, biasanya biarlah orang lain yang memperkatakannya daripada masuk bakul angkat sendiri. Sebaliknya, apa yang lebih diingati ialah pelaksanaan perintah darurat dari 11 Januari 2021 hingga 1 Ogos tahun 2021 yang bermakna kerajaan pimpinan Muhyiddin ketika itu berpotensi bertahan selama sekurang-kurangnya 7 bulan lagi ketika ramai ahli parlimen yang berura-ura menarik sokongan. Ini dituruti keputusannya melaksanaan penutupan sektor sosial dan ekonomi ataupun lockdown di seluruh negara pada Jun 2021 hingga menjejaskan orang ramai. Menggelar kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim sebagai cacah merba dan tiada arah tuju yang jelas, Muhyiddin bersangkaan negara selepas pentadbirannya sudah hilang daya saing dan tidak lagi dihormati. Terpulang kepada khalayak untuk menilainya, atau mungkin beliau yang terlebih perasan dalam menagih undi pada PRK Sungai Bakap Sabtu ini esok. Sambutan terhadap ceramah agak luar biasa. Ini tunjuk petanda amat baik Sungai Bakap akan kekal menjadi kawasan Dewan Undangan Negeri diwakili Perikatan Nasional. Lebih-lebih lagi PRK ini diadakan dalam situasi negara kita berhadapan dengan pelbagai masalah. Kami di pihak pembangkang, baik di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri, tak cukup tempat nak letakkan isu-isu yang kita hadapi pada hari ini yang telah dikemukakan oleh rakyat di seluruh negara, katanya di ceramah perdana Perikatan Nasional di Sungai Bakap pada Jumaat. Muhyiddin juga menyorot bagaimana jemaah kita berasa bangga ketika berada di Mekah dan Madinah apabila memperkenalkan diri dari Malaysia pada masa lalu kerana negara ini terkenal sebagai negara Islam yang maju. Muktahir ini katanya, perasaan itu mungkin tidak lagi sama dengan pelbagai masalah yang membelenggu negara. Saya tak tahulah, baru-baru ini banyak yang balik dari Mekah. Macam-macam cerita. Mungkin orang Arab di sana juga tanya, ente dari mana? Tak tahulah nak sebut ana dari Malaysia ataupun tidak. Takut orang Arab kata dari Malaysia bukan itu Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia sudah tahu cerita Anwar. Saya menjelaskan ini dengan ringkas menunjukkan situasi negara kita, kata Muhyiddin. Banyak orang berkata, dan bukan dalam kalangan orang biasa saja,
Pakar-pakar penganalisis ekonomi dunia mempersoalkan arah tuju Malaysia sekarang, kata Muhyiddin. Mereka tak tahu apakah dasar-dasar yang dipelopori oleh kerajaan hari ini, kata Muhyiddin lagi. Menambah lanjut, Muhyiddin kata mereka melihat sistem pengurusan negara kita ini langsung cacat merba. Lebih-lebih lagi badan IMD, Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan, mengeluarkan satu penyataan laporan tahunan yang menyebut daya saing Malaysia sudah merosot dari tempat ke-27 turun ke tangga 34. 7 anak tangga itu walaupun nampak kecil tetapi implikasinya besar nak melihat mana negara yang dikatakan akan lebih maju ke depan dan berjaya ekonomi, tambah Muhyiddin lagi tanpa segan silu. Sambil membandingkannya dengan kerajaan PN ketika pentadbirannya, Muhyiddin menyimpulkan keadaan ekonomi di bawah pentadbiran Anwar sudah merosot ke satu paras yang agak memalukan. Di samping pengurusan negara makin cacat merba, kata Muhyiddin, janji kerajaan hendak membawa pembaharuan, perubahan besar dan reformasi institusi tidak dengar lagi, kata Muhyiddin lagi. Soal inflasi, ya waktu saya dulu pun ada inflasi, kata Muhyiddin. Baguslah, mengaku juga dia kan sekarang ada inflasi, tetapi selain inflasi ditunjukkan dalam bentuk barangan dan perkhidmatan yang semakin hari macam tak terkawal, kata Muhyiddin. Yang patut dikawal pun tak boleh kawal, katanya. Saya cakap ini berdasarkan ada sedikit pengalaman dulu. Saya pernah jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna. Tanggungjawab kita ialah memantau supaya negara kita mempunyai cukup bekalan bahan-bahan keperluan. Antara yang paling utama kita nak tentukan beras mesti ada dan cukup, katanya. Netizen terus menjawab. Mereka kata zaman kau jadi Perdana Menteri dulu, cukup ke semua yang kau sebut tadi itu, kata mereka. Sekarang ini cerita beras dah tenggelam. Ini cara Danun buat kerja, kata Muhyiddin. Tak apa, tak usah buat apa-apa. Memang pun, katanya. Macam-macam lah. Muhyiddin kata tak apa. Tak usah buat apa-apa. Memang pun dia bodoh. Perdana Menteri, apa Muhyiddin cakap ni? Saya pun tak berani nak cakap. Sekarang, bila berhadapan dengan krisis, tak ditangani sampai dibiarkan begitu saja, kata Muhyiddin. Saya juga pernah menjadi Menteri Pertanian, jadi cakap itu autoriti sikitlah, katanya. Muhyiddin mengulangi serangannya terhadap Anwar berkaitan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel bersasar bermula 10 Jun yang kesan berantainya didakwa Muhyiddin menyusahkan rakyat yang berdepan kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Perdana Menteri tuduh saya dan Perdana Menteri terdahulu. Dia kata kami tak berani nak buat macam dia buat. Mana tuan-tuan suka? Macam dia buat ke macam saya tak buat? Soalnya disambut sorakan yang menyokongnya. Ini betul-betul satu perkara yang patutnya kalau anda faham, anda tak akan sorak. Bukan kita tak tahu negara kita menanggung beban subsidi yang besar, tapi bila mengambil tindakan sebegini, penyasaran subsidi diesel, macam tersentak naik melambung 55% dalam masa tempoh singkat. Disebab itulah maka kesan limpahnya ialah kenaikan harga barang, bahan-bahan lain, kata Muhyiddin lagi. Dalam pada itu, Muhyiddin akur bahawa sebarang peluang PN untuk mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap, pertarungan 1 lawan 1 calonnya Abidin dengan Johari bergantung pada peratusan keluar mengundi yang tinggi. Hari itu saya berucap macam ni juga di Kuala Kubu Baharu. Tapi lepas PH menang, harga diesel naik. Katanya, saya takut lepas menang kat sini, harga petrol naik. Sebab itu PRK ni agak kritikal. Tapi ini peluang untuk bagi isyarat kepada kerajaan, kata Muhyiddin. Cuma satu je lah, macam di Kuala Kubu Baharu, saya jumpa ramai macam ni. Sedap hati, orang UMNO pun kata Tan Sri kita akan sokong. Tapi sampai hari nak mengundi, tak keluar mengundi. Orang Melayu 60% je keluar. Mana dia yang lain pergi tidur. Kali ini, yang sakit pun kita angkat bawa pergi mengundi. Biar semua keluar 100%. InsyaAllah PN akan menang, kata Muhyiddin lagi. Apalah pendapat anda tentang perkara itu? Adakah sebenarnya Muhyiddin terlebih perasan di Sungai Bakap? Pengurusi PN mendakwa pentadbirannya terbaik berbanding tata kelola Anwar Ibrahim yang dikatakannya cacat merba. Dan yang paling senang lagi, adakah itu adalah dikatakan sebagai masuk bakul angkat sendiri. Bye.